Ya, itu tadi saudara penonton. Macam-macam ada. Kita dah tengokkan pelbagai aksi, pelbagai gelagat yang menggerunkan, yang menakjubkan. Tapi apapun, adakah itu berlaku di Bandara Ipoh ni? Jadi sama-samalah kita nantikan kupasan seterusnya dengan 3 orang ahli panel. Silakan Ustaz Syarin. Ya, terima kasih Rizal. Pastinya itulah sesuatu yang menarik yang boleh kita bicarakan, yang boleh kita gambarkan, yang boleh kita perhalusi sebenarnya bila kita bercakap soal macam-macam ada. Anak siapa lah tu Datuk disebut tadi. Sebab bila perkara-perkara yang kita inginkan, keindahan, kecantikan, tetapi ada je tangan-tangan manusia yang boleh menyebabkan perkara ini terhakis. Mungkin sebagai mukadimah lah, bila kita dah tengok segmen sikit lah tadi, Datuk Jamil kalau boleh bercakap dengan kita tentang apakah sebenarnya yang kita nak sampaikan melalui tajuk macam-macam ada pada malam ni. Silakan Datuk. Saya tertarik nak sebutkan bagaimana ayat yang disebutkan bahawa baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu Allah nak memberikan kepada kita satu gambaran negara yang baik, negeri yang baik, dan Allah Maha Pengampun. Kita nak bicarakan soal bila nak mendapat negeri yang baik itu bukan soal prosesnya, soal penanaman rumputnya boleh kita buat, pokok-pokoknya, perhiasannya boleh kita buat. Persoalan yang paling kita depani, yang paling menghambat kata orang, ialah persoalan bagaimana nak membina manusianya supaya daripada manusia itu akan lahirnya yang Rabbul Ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Kalau tadi sekilas yang kita perhatikan bagaimana yang pengusi sebutkan, anak siapa itu dan sebagainya, semua ini persoalan yang menghambat kepada umat Islam. Kita nak melihat bagaimana kita nak membangunkan kembali umat-umat yang seperti ini untuk kita nak mensyukuri dengan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang Allah sebutkan di sana, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu pandai bersyukur, kamu reti bagaimana untuk nak bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Vandalism kita sebutkan tadi, bagaimana ada orang yang sanggup jadikan koleksi tiang-tiang telefon yang disediakan, tiangnya tinggal, yang hilang wayar-wayarnya. Sebab wayar-wayar ni tuan pengusi, saya dipahamkan dia dapat dijual dengan nilai yang cukup tinggi di pasaran. Macam tu juga kadang-kadang bukan takat wayar tu hilang, tiang pun hilang juga. Bukan takat tiang, telefon pun hilang, dan dijadikan koleksi pula di rumah, dan bukan senang nak dapat. Tuan-tuan, maksud pengertian bagaimana kita tak pandai nak bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan ini kita melihat pasal persoalannya kita tak merasakan perasaan sense of belonging, perasaan untuk kita nak merasakan nikmat yang diberikan ini untuk semua orang. Bahkan kalau kita sebut dengan tiang telefon tadi, dijaga pula. Bagaimana kalau ada tengok bagaimana air yang menitik di celah, diberikan maklumat telefon lebih awal untuk memaklumkan perlu diperbaiki dengan segera, untuk tujuan supaya mereka memahami bahawa faedah kegunaan ini. Bayangkan kalau sekiranya dalam telefon itu menghubungkan nyawa seorang yang lain, berlaku aksiden, kemudian di tepi jalan itu orang yang dalam keadaan yang sakit itu nak dihubungi dengan telefon, maka digunakan telefon yang ada. Tapi kalau dah telefon dibawa balik, telefon tak digunakan, tiang pun dibawa balik, wire pun dibawa balik. Bagaimana dengan nikmat yang diberikan ini dalam konteks apa sekalipun, baik agama, baik yang kita sebut moral, baik dalam konteks masyarakat, kita kalangan orang yang tidak pandai bersyukur. Terima kasih.